Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan mulakan dengan bab 1 bagi tingkatan 5. Organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Okay, di dalam bab 1 ini terdapat 3 subtopik ataupun standard kandungan, iaitu 1.1 organisasi tisu tumbuhan, 1.2 tisu meristem dan pertumbuhan, 1.3 lengkung pertumbuhan. Jadi kita akan pergi satu persatu dalam beberapa slide ataupun beberapa sesi rakaman nanti. Okay, seterusnya kita tengok dulu standard kandungan, apa yang akan kita pelajari, akan kamu pelajari di dalam standard kandungan 1.1 bagi organisasi tisu tumbuhan. Okey, yang diharapkan daripada standard kandungan ini, murid boleh berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang topik ini, kita buat refresh minda sekejap. Okay, di mana semasa di tingkatan 4, bab 2, kamu telah pun mempelajari aras organisasi organisma multisel yang ada S, T, O, S, S, sel, T, tisu, O, organisma dan S, sistem. Okey. Jadi di dalam aras organisasi tersebut terdapat satu istilah, iaitu sel khusus. Sel khusus. Jadi kita tengok balik, kita tengok dulu apakah yang dikatakan dengan sel khusus. Okay. Sel khusus dalam tumbuhan, ia terdiri daripada sel pengawal. Salah satu sel pengkhususan, sel yang khusus dalam tumbuhan adalah sel pengawal. Okay, sel pengawal ni rupanya macam ni lah. Ni sel pengawal. Sel pengawal ni dia membentuk apa ni? Kalau masih ingat apa ni? Stoma. Yes, stoma. Ya, sel pengawal itu, dua sel pengawal yang membentuk stoma. Okey. Yang mana sel pengawal ini adalah sel epidermis permukaan bawah daun yang telah terubah suai. Dia mempunyai banyak kloroplast dan fungsi bagi sel pengawal ini adalah mengawal bukaan stoma. Ya. Okay, kita tengok lagi apakah dia sel khusus yang lain dalam tumbuhan. Sel mesofil palisade, this one. Okay. Kemudian sel mesofil berspan, ini. Okey. Sel mesofil palisade berbentuk silinder dan disusun menegak dan padat untuk menyerap cahaya secara maksimum. Jadi dia mempunyai banyak kloroplast juga. Okey. Ini lapisan epidermis ya, lapisan epidermis atas. Bawah dia adalah lapisan sel mesofil palisade. Okey. Lepas tu bagi sel mesofil berspan, dia tersusun longgar, banyak ruang udara di antaranya. Ya, yang mana sel ini membenarkan pertumbuhan berlaku. Okey, seterusnya kita pergi kepada sel khusus sel akar rambut. Sel akar rambut ni, sel akar rambut ni mempunyai rerambut pada sel untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi memaksimumkan penyerapan air dan garam mineral. Ya, penyerapan air dan garam mineral. Okey. Jadi ada lagi dua sel khusus dalam tumbuhan. Ini yang biasalah kita dengar, xylem and phloem. Xylem mengangkut air dan garam mineral dari mana? Dari akar ke atas.
ke tumbuhan. Okay, manakala untuk flowworm mengangkut hasil proses fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okay. Xylem dalam, flowworm luar sikit. Okay. Jadi kalau awak masih ingat masa tingkatan 3 pernah buat eksperimen untuk yang kita buang gelang pada kulit batang pokok. Okay, kita buang kulit gelang dia tu. Kemudian apa jadi pada bahagian atas dan bahagian bawah. Tengah-tengah tu kita dah buang kan. Macam ni. Okay, ni batang pokok. Okay. Yang mana yang bahagian ni kita buang. Okay, nanti setelah beberapa minggu, bahagian atas akan membengkak. Ni bahagian yang licin tadi, bahagian bawah ni dia akan mengecut. Ni bengkak. Kenapa bengkak? Kerana makanan turun bawah tapi tak dapat lepas daripada sini. Jadi berkumpul di bahagian ni. Okay. Makanan tu jadi salur yang telah dibuang semasa kita membuang kulit ini dah adalah salur flowworm. Okay. Faham ya? Boleh ingat balik? Seterusnya. Dan kita masuk pada topik yang sebenar lah. Jenis-jenis tisu tumbuhan. Okey, tisu tumbuhan dia ada 2 jenis yang utama. Tisu meristem dengan tisu kekal. Tisu meristem, tisu kekal. Bila cakap pasal meristem, dia ada meristem apex, dia ada meristem lateral. Kemudian untuk tisu kekal, ada tisu epidermis, tisu asas dan tisu vascular. Okey. Jadi kita tengok pula seterusnya tisu epidermis, tisu asas ada 3, parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma. Okey, parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma. Okey, untuk tisu vascular ada xylem dan flowworm. Ya. Okey. Itu struktur bagi tisu tumbuhan. Kita tengok tisu kekal. Tengok balik tisu kekal. Tisu kekal, apa dia yang dimaksudkan? Tisu kekal, tisu matang. Tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Ya, yang telah atau sedang. Jadi tisu kekal yang dimaksudkan adalah tisu kekal yang dimaksudkan adalah tisu epidermis, tisu asas, tisu epidermis, tisu asas dengan tisu vascular. Tisu vascular tadi ada xylem dengan flowworm. Tisu asas ni tengok parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. Tengok parenchyma ni macam mana. Ni sclerenchyma, ni collenchyma. Belajar tumbuhan memang tak berapa best sebab kita tak boleh nak nampak dia. Kalau tak guna kantar ke, tak guna mikroskop ke, payah nak nampak. Okey. Tisu epidermis ni tadi, tisu epidermis ini. Membentuk ini, tisu epidermis. Alright. Seterusnya, kita pergi kepada jenis tisu kekal. Specifically lagi. Kita spesifikkan. Okay, tisu kekal yang kita nak bincangkan ini adalah tisu epidermis. Bila cakap pasal tisu epidermis ni tisu yang melapisi permukaan luar, batang, daun dan akar tumbuhan muda. Okay. Dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara dilitupi lapisan berlilin dan kalis air yang dikenali sebagai kutikel. Kutikel. Apa fungsi kutikel? Mengurangkan kehilangan air melalui proses penyejatan iaitu transpirasi. Yang kedua, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal. Dan yang ketiga, menghalang serangan patogen. Jadi itu fungsi kutikel. Kalau tak ada kutikel, semua-semua ni akan berlaku kepada daun tersebut. Dan menyebabkan daun itu hilang banyak air. Dan menyebabkan daun itu terdedah kepada benda-benda yang boleh merosakkan dia. Okey, kita tengoklah dulu sekejap pada rajah ni. Okey.
Macam ni walaupun dalam bahasa Inggeris tapi saya harap boleh faham. Lapisan atas inilah dia. Lapisan atas ini adalah upper epidermis. Epidermis atas. Epidermis atas. Kutikel-kutikel ni ada kat atas ni. Buka ni. Kemudian ni lapisan tadi mesofil palisad. Okay, ni mesofil berspan. Ini epidermis bawah. Macam kita nak beza tadi palisad layer and spongy layer. Palisad dia susun rapat-rapat kan. Manakala untuk spongy ni dia susun jarang-jarang. Jadi kita boleh nampak sebenarnya benda tu. Okey. Seterusnya tisu kekal. Tengok pada tisu asas. Yang pertama parenchyma. Tisu parenchyma. Merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Dinding sel paling nipis. Okay. Dan tisu parenchyma ni berada dalam keadaan segah untuk memberi sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji dan gula serta terlibat dalam pertukaran gas. Ya. Okey. Jadi dia juga terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula tumbuhan tersebut lah. Jadi inilah rupa bentuk tisu parenchyma. Dia ada nukleus. Kita boleh nampak lah. Ni mikroskop lah of course. Kita tengok. Okay. Yang kedua, tisu asas tisu parenchyma. Tisu parenchyma, apa bezanya ni? Apa bezanya? Bezanya sebab dia adalah tisu ni telah matang dan menjadi sel yang fleksibel. Mempunyai dinding sel yang diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Dinding sel lebih tebal berbanding parenchyma. Kalau tengok ni, dinding sel dia kita nampak yang warna pink-pink ni dia lebih tebal. Ya? Dan memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Ya, memberi sokongan mekanikal pada tumbuhan. Tadi parenchyma dia memberi kesegahan sel kepada tumbuhan herba. Parenchyma ni pula macam tumbuhan berbatang. Ya, pokok berbatang memberikan sokongan mekanikal. Okey, yang ketiga, sclerenchyma. Sclerenchyma adalah sel-sel yang mati apabila matang. Mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas. Berfungsi memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. Jadi mula tadi kita ada parenchyma. Kita ada collenchyma. Dan yang ketiga kita ada sclerenchyma. Mula tadi apa? Parenchyma. Lepas tu ada collenchyma. Lepas tu ada scleren ya. PKS. Ingat PKS. Untuk tisu asas. Ya. Tisu asas ada 3. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Now, jenis tisu kekal yang seterusnya adalah tisu vascular. Yang terdiri tadi daripada apa? Phloem dengan xylem. Okey. Ni gambar rajah phloem lah. Gambar rajah dalam buku. Ada sel rakan, tiub tapis, plat tapis. Kalau cuba tengok kat sini, gambar bawah ni. Ni, yang sedang lukis ni. Phloem dengan xylem lain sikit kan? Phloem ni tisu salur berterusan. Kalau xylem ni dia ada macam bertapis-tapis gitu kan. Jadi dia tengok. Phloem terdiri daripada sel rakan dan tiub tapis. Sel rakan, tiub tapis. Dua tu je. Dua tu dia punya ciri dia. Dia terbentuk dia. Terbentuk daripada sel hidup iaitu tiub tapis dengan kehadiran sitoplasma. Tiub tapis tidak mempunyai organel seperti nukleus dan ribosom kerana mengalami kemerosotan apabila matang. Tiub tapis tersusun dari hujung ke hujung phloem. Daripada hujung atas sampai ke hujung bawah. Itu tiub tapis. Membentuk struktur tiub yang panjang dan bersambung. Manakala sambung. Jadi ciri ni memberikan dia fungsi mengangkut gula, mengangkut makanan yang terhasil daripada fotosintesis.
Tisu vaskular yang kedua adalah, kalau tadi ni, okay, this one is phloem lagi. Kita nak tengok xylem pula. Ya, xylem. Tengok xylem. Vessel ni tadi, ni phloem. Ni tadi phloem. Phloem, ni xylem. Ni xylem. Xylem terbentuk daripada sel mati. Tadi phloem, sel hidup. Xylem, sel mati. Dinding sel yang diselaputi lignin. Saloxylem memanjang, berongga dan bersambung antara satu sama lain dari akar ke daun. Jadi oleh kerana dia bersambung macam tu, jadi boleh membantu xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar naik ke atas semua bahagian tumbuhan. Okey.